Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, perkara yang benar itu diketahui hanya oleh Allah. Kita tak tahu yang benar. Kita kata ini benar, itu benar. Itu kata kita. Orang yang tahu yang benar ni, yang tahu semua. Tahu yang akan datang, tahu yang sebelumnya, tahu yang orang semua tak nampak lihat. Sebab bila tahu semua seperti Allah, Maha tahu, Maha alim, barulah dia tahu apa yang benar. Kalau orang yang tak tahu macam kita manusia, tahu sikit lah itu pun tak benar. Kita tahu benda yang kita boleh nampak atau kita dah melaluinya. Bagaimana yang kita tak nampak? Kita tak tahu. Jadi orang yang tak tahu ni kita ikut dia. Kalau kita ikut orang, kita tak ikut Allah, pasti kita tidak akan berjaya. Hari ini semua nak ikut orang. Ya. Macamlah dia tu, orang tu Maha tahu. Tak ada manusia Maha tahu. Semua manusia ni tak tahu sebenarnya. Yang Maha tahu hanya Allah. Maha alim. Allah SWT. Jadi akan datang dia tahu apa akan jadi. Yang lepas Allah tahulah. Kita pun tak tahu. Kita tahu yang lepas setakat mana. Dulu lagi saya tahu. Yang tersembunyi dalam batu saya tahu, Allah tahu. Jadi bab itu kita kena taat dia. Allah Subhanahu Wa Taala perintah dia. Kita jangan lawan perintah dia. Jangan kita cuba guna akal kita untuk mengatakan bahawa perintah itu tak sesuai. Oh, ini tak sesuai sekarang. Sebab kita tak percaya bahawa Allah Maha tahu. Jadi perintah Allah ni kita ikut aja. Kalau kita mau mengikut yang benar dan kita mau berjaya. Macam mana nak ikut? Macam mana Allah bagi tahu juga cara dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang selamat, tidak akan yang berjaya, tidak akan dapat bahagia, tidak akan dapat kebaikan, melainkan mereka yang ikut yang Maha tahu. Yang ikut Allah. Sebab itu kita kena dakwahkan kalimah ni supaya setiap manusia diterima Allah sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Berapa ramai yang dakwahkan ni? Tak ada. Tak ada nak mendakwahkan kalimah ni. Berapa banyak manusia tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Apa jadi pada mereka? Mesti gagal. Itu akan binasa. Rashidi yang dah mengaku pun mengaku kat mulut aja. Rashidi ni budak bodoh. Lepas tu mengaku benar pula. Kan? Dia baru mengaku kat mulut. Yang Allah kendaki itu mengaku kat mulut dan kat hati. Mengaku kat hati bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Berapa ramai yang mengaku dengan hati kat dunia ni? Tak ada. Semua macam Rashidi juga. Rashidi Tapi kemain Rashidi belagak macam dia tahu.
Nah, dia tak tahu yang benar. Kalau kita kata Rashidi salah, oh kemai marah Rashidi. Kau tahu apa? Tahu. Dia kata dia tahu Rashidi. Apa dia tahu? Tahu. Jadi tak ada satu manusia patut belagak Tahu apa? yang dia tahu yang benar. Kalau orang kata kita salah, kita diam ya, besar kemungkinan itu betul. Ya. Kalau satu orang cakap kau ni salah, diam aja. Yang benar itu Allah. Kalau dia cakap ayat Allah tu salah, itu dia salah. Yang pasti benar ya, apa Allah kata? Bukan apa saya kata, apa dia kata, apa tu saya kata, semua tak ada. Yang benar itu ialah Allah. Banyak perkara yang manusia percaya dulu sebagai benar, sekarang dah tak percaya, salah. Apabila manusia ada sikit tambah ilmu dia, Allah bagi. Baru, oh dulu rupanya salah. Oh dulu lupa salah. Lepas tu dah dapat ni, oh dulu ini salah juga. Mana ada satu orang tahu terus benar. Mula kita ingat yang kita buat ni betul. Lama, rupanya salah. Yang ini pula betul. Lama, ini salah. Jadi yang tahu benar siapa? Hanya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu yang benar ni di Quran, dan di Quran ni diberi kepada Muhammad SAW untuk dibaca oleh dan diikuti oleh mereka yang ikut Muhammad SAW. Jadi Allah bagi command, bagi perintah. Turunkan Quran ni dan perintah manusia supaya hidup ikut Quran ni. Dan hantarkan Nabi SAW untuk tunjukkan apa yang Allah maksudkan dalam Quran tu sebenarnya. Jadi Quran ni Allah beri kepada manusia supaya manusia jangan sampai mengatakan kalau sekiranya aku macam ini aku tak masuk neraka. Supaya manusia tidak menyesal. Kalau aku diberi petunjuk, Allah SWT dah bagi Quran, kamu tak nak baca. Hari ini orang tak nak baca, bukan saja tak nak amal, tak nak baca, tak nak faham. Lepas tu masuk neraka. Lepas tu, oh kenapa tak ada Allah bagi? Itu yang Allah tak nak. Kenapa aku tak diberitahu? Itu Allah tak mau dengar. Allah bagi tahu dah. Melalui Nabi, Allah turun Quran. Kan? Rashidi baca pun tidak. Berapa lama baru ni je saya tekan dia. Boleh nak baca. Dia tu yang nampak macam agama punya orang. Macam mana yang tak nampak macam agama? Mungkin baca Quran ni tak berapa faham lah. Dah tak nak. Tuan bayang. Jadi Quran tu sebagai saksi. Allah Subhanahu Wa Taala nanti bila kita masuk neraka, kita kalau sekiranya dihantar Nabi, Allah hantar. Kalau sekiranya diberikan kitab, Allah bagi kitab. Apa kita nak bagi tahu pada Allah yang saya tak tahu? Kau tak tahu, kau tak usah untuk tahu. Kalau sekarang hari ini, oh saya tak tahu ya Allah, saya tak tahu. Kalau sekiranya saya tahu, saya masuk syurga dah. Kenapa engkau tak tahu, kata Allah? Macam Rashidi. Saya tak tahu. Aku dah bagi Quran, kau tengok Quran tu. Kau tak baca? Ada. Hari ni Quran tu diberi, kita tak baca. Lepas tu kita masuk neraka, lepas tu kita kata kalau kita tahu. Saya tak tahu. Kita tak ada boleh kata Allah tak bagi tahu. Quran ni dah berapa lama ada dah. Berapa ramai manusia sesat. Dari Quran turun sampai sekarang. Semua sesat. Sebab tak nak baca Quran. Tak nak amal Quran. Quran tu letak tepi je.
Letak kat apa? Dekat pak tu je. Pada. Kat para masjid je. Oh. Tak bergerak-gerak. Tahun demi tahun. Itu yang kat masjid. Yang kat rumah tak ada Quran dia. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak ikut yang benar. Takkan pula Allah nak paksa kita. Allah tak paksa kita. Allah bagi Quran ni. Quran ni adalah kitab yang benar. Kerana dia mempunyai perkataan Allah. Dan perkataan Allah tu perkataan yang benar. Dia adalah petunjuk untuk manusia berjaya. Untuk manusia dapat berjaya. Sungguh besar Quran ni. Sayangnya Quran ni orang banyak tak faham. Sebab bahasa tinggi. Orang yang beriman, beramal soleh sikit. Tak ada. Yang kebanyakannya tak ada iman. Jadi kalau tak diterangkan kepada dia apa maksud Allah cakap ni, dia lagi tak faham lah. Jadi Allah cakap tu satu perkataan, kan? Sesungguhnya mereka yang Allah beritahu mereka yang Muhammad, mereka yang mempersekutukan Allah dengan yang lain ini, bagi mereka amal mereka tak ada. Kosong. Mana nak faham dia? Kenapa kosong? Jika sekiranya mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka amal mereka kosong. Dan sesungguhnya mereka di kalangan yang rugi. Apa rugi tu? Itu yang nak kena ditafsir Quran. Jadi yang nak tafsir Quran ni pula tak ada orang. Sejak turunnya Quran sampailah ke hari ini. Sehinggalah Allah bagi kat saya taufik untuk tafsir Quran, dan saya tulis dalam YouTube, dalam internet, professornasoha.com. Berapa ramai yang buka? Berapa ramai yang baca? Bukannya ada bayar duit pun, dia tak nak baca juga. Sebab tak nak tahu yang benar. Apa yang mereka suka kat dunia ni, ikut yang lazat aja. Macam Rashidi, muka macam hantu. Bukannya lawa. Allah buat lawa je lah, tapi muka buruk. Muka tak lawa, tapi nak mengorat perempuan lawa semua. Kan? Nak artis semua. Sebab apa dia macam itu? Dia nak yang lazat lah. Makan nak sedap, tapi Allah tak bagi juga. Kadang tak boleh makan. Pakaian nak lawa, tapi Allah tak bagi. Jadi penuh tekanan kat sini. Apa saja yang dia nak dapat. Masih Rashidi nak pilih lazat lagi. Allah tak suka dia ikut yang lazat. Allah mahu dia ikut yang benar. Tak kira pakaian tak cantik, tak kira makanan tak sedap. Ikut perintah Allah, makan cara yang Allah suka. Pakai cara Allah suka, tidur cara Allah suka. Itu yang Allah mahu, bukannya mahu pakaian cantik, mahu perempuan cantik, mahu makanan sedap. Itu semua tak berjaya. Berjaya itu ikut yang benar, bukan ikut yang lazat. Macam Anzala, kan? Dia nak yang lazat ni. Kan? Dia nak anak dara. Duit tak ada. Duit dia tak ada nak kahwin. Kan? Dia rumah tak ada, semua tak ada. Masih dia nak lazat. Lazat tu kahwin dengan anak dara. Lazat bagi dia bersetubuh lah. Itu amalan paling lazat di dunia ni, tuan. Manusia ni, amalan paling lazat manusia diberi oleh Allah, bersetubuh. Sebab itu banyak orang bersetubuh cara haram. Sebab duit tak ada. Jadi duit tak ada, nak lazat. Jadi yang manusia nak ni lazat sebenarnya. Paling lazat bersetubuh. Cuba tanya Rashidi. Sedap lah. Sedap.
Sedap Ya tak? Jadi kalau tak dapat bersetubuh dengan bini, beli buat dengan orang cara haram. Tak ada orang, pakai tu patung atau pakai sendiri. Jadi semua manusia tu nak tu duit tak ada, nak lazat. Kenapa kau buat benda ni? Macam satu orang dah berzina, kenapa kau buat ni? Lazat. Kenapa kau buat ni dengan lelaki ni? Lazat. Jawabnya itu je tuan. Dia tak ada, dia pun tahu itu tak benar. Perkara ni tak benar. Tak bagus. Kenapa kamu berjudi? Lazat. Kenapa kamu tipu? Lazat. Macam tu. Kenapa kamu tak semayang? Lazat ni. Tak ada boleh jawab. Kenapa tak semayang? Itu benar. Tak ada. Dia orang tahu itu tak betul. Sebab bila melanggar perintah Allah ni, sedap. Sedap. Jadi manusia atas sedap ni berburuk, berboyong-boyong, berbondong-bondong buat bermaksiat di dunia ni. Kenapa manusia banyak buat maksiat? Sedap. Menipu tu sedap kan? Lepas tu kumpul duit, kira duit. Tak mau sedekah, tak mau bagi kat orang, kumpul, simpan, itu semua sedap tu. Amalan-amalan sedap. Berjudi tengok kalau bukan sedap. Kat Genting Highland. Paling lama punya pusat judi kat kawasan rantau ni. Zaman Tengku lagi. Bagi dekat apa tokey judi tu siapa? Lim Gotong. Dekat atas bukit tu. Lim Gotong akan tahu. Ini tempat sejuk. Kena orang seluruh dunia datang. Bawah tak sedap, panas. Jadi minta tanah macam tu. Tengku pun tak tahu apa nak buat dekat bukit tu. Bukit bukannya apa sangat kan? Tengku tak tahu lah. Ini nak buat kat bukit ni nak buat apa? Adalah dia punya idea, Lim Gotong. Bagilah. Tempat judi. Tengok sekarang. Orang datang dari Singapura paling banyak. Singapura cuba juga buat pusat judi nak mengalihkan orang daripada Genting kan. Banyak sebab apa? Banyak rugi orang Singapura. Dia orang kerja banyak-banyak, Cina, duit banyak, terbang kat Singapura, Kuala Lumpur, terus pergi habiskan kat Malaysia. Dia orang bekerja ke Singapura, banyak duit. Tapi dia orang Cina suka berjudi, lazat. Semua pergi kat Genting, cuba tengok. Dia orang kata betul-betul lah. Pandai Mahathir ni. Yang puji Mahathir juga. Malaysia. Iaitu dia orang habis duit dia orang kat sini. Mana ada orang apa yang berjudi tu menang tak, kebanyakannya kalah. Kalah, masih lagi berjudi. Kalah, masih lagi judi. Syaitan cakap apa? Kau berjudi, nanti kau menang. Kalah lagi, berjudi, nanti kau menang. Sekali menang, kau main seronok dia. Masih berjudi lagi. Jadi dia ada lazat kan. Amalan tu. Jadi kerana dia paling lama Genting ni, orang di Malaysia, Indonesia, di Singapura yang kaya, orang Malaysia, banyak tempat lagi. Sebab tempat lama, tempat pengalaman kan dalam perjudian ni. Dia punya teks berapa banyak kerajaan Malaysia dapat duit dari teks judi ni. Semua bagi bayar gaji kerajaan, pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan kat Malaysia ni semua duit dia dapat daripada campur dengan teks judi daripada Genting. Bukan bersih sangat duit dia tu. Jadi sebenarnya duit judi ni, teks daripada judi ni tak boleh masuk khazanah Malaysia tu. Kadang-kadang khazanah Malaysia tu semua simpan duit tu. Tak boleh bayar gaji tu. Dulu Samad suka kerja kerajaan. Dia dapat pencen ni. Dia habis duit setiap bulan makan duit riba. Riba haram lah tu. Riba dah haram. Riba benda haram lah tu.
Nah. Haram. Jadi apa jadi? Anak-anak Anzala, anak-anak Samad makan haram. Suami isteri pun kerja kerajaan juga. Dia pun kerja kerajaan. Dia ingat dia bersih lah, tak bersih sangat. Jadi yang kerja swasta pun mana bersih juga. Dia simpan duit kat bank. Kemudian dia ambil riba dia, bayar gaji sama juga. Dia tak nak habis duit, dia simpan duit banyak, habiskan duit riba je untuk bayar gaji. Kan? Bukan nak bagi bersih je. Akibat makan riba, duit riba, ceramah agama banyak mana pun tak boleh masuk. Kan? Baca Quran pun tak boleh nak rasa lembut hati. Dengar ceramah, kuliah, semua kotor, makan tak ada benar. Nah, makan benda yang tak bersih, hasilnya. Jadi yang bersih ni yang potong menori getah. Kan? Kebun getah di sini, tanam pokok di sini, dia makan gaji. Jadi dia hati bersih sikit. Dengan ceramah kuliah dia ada sikit kesan. Macam Supian ni tak bersih. Yalah gaji kerja dengan siapa? Dengan bukan Islam kan. Islam. Betul. Jadi bapa tuan yang mulia hari ni, manusia ni suka yang lazat. Dia tak suka benar. Yang benar dia tak suka langsung. Perintah-perintah Allah tu semua yang benar. Tak ada nak buat dia. Jadi semua orang seluruh dunia ni berlari, berpusu-pusu kepada yang lazat. Makan mau yang lazat kan. Macam mana dia berpusu-pusu makan tempat lazat tu. Macam itulah dia buat maksiat. Sebab maksiat tu ada lazat. Sedap. Pusat-pusat perjudian, pusat-pusat perzinahan. Banyak di bandar-bandar di seluruh dunia. Kenapa orang suka Thailand? Turis-turis semua. Sebab pelacuran banyak tu. Tak ada negara melainkan Thailand hantar wanita untuk jual badan di seluruh dunia. Wanita dia. Dan orang datang ke Thailand untuk itulah. Ialah cantik-cantik pemandangan tu. Apa yang cantik sangat tu? Tempat lain pun banyak cantik. Perempuan banyak tu. Ini kaum Rashidi lah, orang Thailand. Lembut-lembut. Dia yang semua makan pulut. Kulit bersih ni. Kan? Dan di Bali. Semua kenapa pergi Bali itu bukan perempuan, sana lelaki. Orang Indonesia tu, orang Bali semua tu orang lelaki. Jadi yang banyak datang sana perempuan. Perempuan yang suami tak ada, yang janda, dia pergi ambil buat seks kat sana. Sebab sana lelaki, kenapa lelaki sana bagus? Semua mereka tu dia satu kaum yang dululah, tak tahu kenapa. Dia punya kemaluan bawah tu semua besar. Kalau nak kemaluan besar, pergi Bali. Kalau nak perempuan bagus, cantik, melayan, Thailand. Dua tempat ni lah perzinaan banyak di dunia. Ramai turis. Untuk apa dia orang pergi? Lazat. Tempat benar Mekah, Madinah. Itu baru pergi semayang je. Baru sekarang orang suka umrah. Dulu tak ada. Jadi yang benar ni orang tak suka. Jadi sekarang kita semua komplain. Kebanyak maksiat. Banyak apa. Memang kalau kita tak buat usaha mengajak manusia pada kebaikan, cegah kemungkaran. Kita tak buat kerja dakwah ni di seluruh dunia. Manusia naturally, sebagai natural dia suka lazat. Tentulah benda-benda ni berkembang lah. Las Vegas semua. Tempat judi Las Vegas. Kat Amerika lah. Itu apa ada situ? Perjudian, perempuan. Jadi kalau kita tidak buat usaha mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mengajak manusia mengucapkan kalimah yang benar. Yang pertama yang benar ni, iaitu dia kena mengucap.
Dan selepas dia mengucap, kalimah yang benar mau ada dalam hati dia. Bila kalimah yang benar dalam hati, baru perbuatan dia jadi benar. Baru dunia jadi aman dan bahagia. Manusia takkan suka berbuat yang lazat, dia akan berbuat yang benar. Rasyidi akan bertukar dari suka membuat yang lazat kepada tukar yang benar. Kalau banyak manusia seperti itu, barulah dunia ni jadi tempat yang selamat untuk duduk. Ini dunia tak jadi selamat sebab mana-mana pergi, banyak manusia buat yang lazat, tak ada yang benar. Jadi mereka yang berusaha nak hidupkan yang benar kat dunia ni memang sangat susah. Sangat tak ada lah. Orang tu sangat tinggi kedudukan dia. Macam Maulana Ilyas Rahmatullahi mula buat usaha di Mewat. Orang Mewat tu tak tahu kalimah. Hidup penuh dosa. Mula hidupkan amalan tu. Sehingga ada orang yang banyak kat dunia ni suka mengajak. Paling kurang lah. Tak ada pada kalimah, pada dia orang kata kebaikan lah, pada yang benar. Kau main banyak orang ikut. Tapi dia orang tak buat dakwah bukan Islam. Jadi yang orang paling buat mungkar sekali, orang kafir kan. Dia tak ada mengucap kalimah pun. Macam mana boleh kebaikan datang ke dunia ni? Bila ramai orang kafir. Ramai orang kafir daripada orang yang Islam. Orang yang tidak mengucap kalimah dalam mulutnya dan di hati tentu tak ada. Orang Islam pula mengucap dekat mulut saja, hati tak ada. Jadi yang dibuat di dunia ni semua benda lazat. Semua lazatnya. Yang benar tak ada. Yang benar tak ada. Jadi apa yang naik ke langit ni semua yang buruk semua. Apa yang turun dari langit azab semua. Penyakit ini, penyakit itu, perang, gaduh, bunuh, macam-macam. Jadi dunia jadi huru-hara. Ini keburukan yang kita dapat kat dunia ni asal daripada perbuatan kita juga, bukan ada ni. Kita yang buat buruk. Allah SWT takkan turunkan yang baik tuan. Ini kalau kita tukar yang buruk ni kepada yang baik, yang kita buat ni tentu baik turun. Apa sebab pula buruk turun? Jadi kita tak usahlah cerita yang buruk. Buruk akan datang, ini akan datang, itu akan datang. Dajjal akan datang, itu ialah memang datang. Tapi kita kena buat usaha yang baik. Bagaimana manusia ni boleh jadi baik? Pertama sekali kalimah yang baik mau dia ucap, lepas tu mau ada dalam hati dia. Bila ada dalam hati dia, bawa amalan manusia jadi baik. Ini tak dibuat. Orang tak suka buat ni. Pertama nak buat yang baik memang tak suka, tak lazat. Lepas tu nak hidupkan pula yang baik ni. Tentu sekali nak hidupkan yang baik ni hampir tak ada orang lah. Kan? Tinggal saya seorang ni. Orang tabligh pun tak suka nak dakwah bukan Islam. Mana dia tak suka kebaikan pada semua manusia? Tak betul dia. Oh, kita hanya dakwah orang Islam je. Orang jemaah tabligh. Sekali dapat virus. Corona. Baru ni perhimpunan dia ramai yang kena. Apa pasal kena pula? Patut orang Islam tak kena lah. Kan? Banyak di China tu orang Islam tak kena. Orang bukan Islam kena. Menyebabkan orang bukan Islam semua pergi masjid. Yang kita pula orang yang bergaya betul masjid Islam kena pula. Buat perhimpunan kena. Makna ada benda yang tak betul lah. Kerana dia langgar perintah Allah yang besar. Tak dakwah bukan Islam. Itulah dosa dia. Bila kita tak dakwah bukan Islam, lebih lagi kita kata kita tak perlu dakwah, kita telah menyalahi Quran. Ini dia cara keling kan, India. Belum masa lagi. Orang India tak cakap tak ada perintah untuk dakwah bukan Islam. Tapi dia cara India menipu orang. Belum masa lagi. Orang Melayu ni dia dengar cakap orang India tu, yang ketua dakwah dia. Dakwah bukan Islam ni belum masa. Orang India tu nak tipu dia.
Orang India tu sebenarnya nak bagi tahu jangan dakwah bukan Islam. Tapi dia tak cakapnya, dia cakap bahasa bagus. Dakwah bukan Islam belum masa lagi. Jadi orang Melayu ni pun bagus, betul. Sebenarnya mereka tak nak buat dakwah bukan Islam. 10 tahun saya dah buat dakwah bukan Islam. Saya jumpa elder semua. Dia tak hirau saya semua. Dia tak lantik saya jadi syura lagi. Kenapa? Sebabnya dia dakwah bukan Islam. Apa tanda dia? Maknanya dia orang tak mau. Tapi orang Melayu ni tak pandai. Dia kata orang India baik. Orang India ni pandai menipu. Jangan percaya orang India ni. Jangan berhati-hati dengan dia. Yang agama pun menipu. Dia kata belum masa lagi. Orang Melayu kata baguslah, belum masa lagi memanglah. Sebenarnya jangan buat dakwah bukan Islam. Tak faham bahasa tu. Jadi cakap belum masa tu tak bersama Quran. Bila tak bersama Quran, mana tak benar. Yang benarnya Allah suruh dakwah bukan Islam. Nabi-Nabi semua buat dakwah bukan Islam. Kenapa? Kita orang dakwah tak buat dakwah. Mana kita tak ikut Nabi-Nabi. Kita tak ikut Quran. Maknanya kita jadi orang yang berdosa. Dapatlah coronavirus tu. Gosh.